Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat lagi menyambung pelajaran kita dalam perkara jenayat darjah 6, masih di dalam pelajaran 1 iaitu pencerobohan ausial siri yang kedua. Sebelum kita belajar, kita mulakan dengan doa sebelum belajar. Sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana wa sahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Pelajaran tentang pencerobohan ausial kita pada hari ini, kita akan menyentuh tentang cara menghadapi penceroboh. Kedua, kita akan belajar tentang kesan buruk pencerobohan. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang hikmah meninggalkan pencerobohan ausial. Sekiranya penceroboh terdiri daripada orang yang tidak perlu dilindungi darahnya, yaitu orang kafir. Orang yang tidak perlu dilindungi darahnya, orang kafir. Maka yang pertama, boleh terus membunuhnya apabila orang kafir tadi, orang bukan Islam tadi, menceroboh ke dalam kawasan rumah, ke dalam rumah, ingin melakukan sesuatu kejahatan ataupun menceroboh ke rumah kita. Yang kedua, tidak perlu diberi peringatan. Yang ketiga, tidak perlu menentang mulai dari yang ringan kepada yang berat. Sekiranya penceroboh terdiri daripada orang yang perlu dilindungi darahnya, iaitu orang Muslim. Yang tadi orang kafir, yang ini orang Muslim. Yang perlu dilindungi darahnya iaitu orang Muslim. Tindakan berperingkat yang perlu diambil. Ini tindakan daripada ringan kepada yang berat. Tindakan berperingkat namanya. Apa dia tindakan berperingkatnya? Pertama, perlu memberi nasihat kepada penceroboh. Beri nasihat. Nasihat ini ditujukan kepada penceroboh sebelum melakukan apa-apa tindakan terhadap penceroboh tadi. Yang kedua, haram dipukul sekiranya penceroboh mendengar kata-kata dan rayuan. Penceroboh tadi dengar kata-kata dan rayuan orang yang diceroboh ataupun tuan rumah yang kena ceroboh. Dia dengar kata-kata tuan rumah, dia dengar kata-kata rayuan tuan rumah, maka haram dipukul penceroboh tadi. Tapi kalau penceroboh tadi berdegil juga, barulah dipukul. Yang ketiga, haram dipukul dengan cemati sekiranya dapat diatasi dengan pukulan tangan. Pukulan tangan lebih ringan daripada pukulan cemati. Yang keempat, haram dipukul dengan tongkat. Ini lebih keras sekiranya dapat diatasi dengan pukulan cemati. Tongkat lagi panjang daripada cemati. Yang kelima, haram dibunuh sekiranya dapat diatasi dengan mencederakan atau potong anggota.
tak boleh bunuh dulu. Sekiranya kalau boleh cederakan ataupun potong salah satu anggota sebagai ancaman terhadap penceroboh tadi. Seterusnya, yang keenam, sekiranya tindakan berperingkat tidak berkesan. Ini tindakan yang 1 hingga 5 tidak berkesan, maka penceroboh hendaklah dibunuh. Barulah boleh dibunuh penceroboh yang dilindungi darahnya tadi, iaitu penceroboh Muslim. Ini adalah gambar apa? Cemati. Seterusnya, yang diceroboh membunuh penceroboh. Ini tuan rumah membunuh penceroboh terdiri daripada orang yang perlu dilindungi darahnya. Ini orang Muslim lagi. Yang pertama, yang diceroboh tidak dikenakan qisas dan juga tidak dikenakan diat. Tidak dikenakan qisas dan tidak dikenakan diat. Tidak dikenakan qisas dan juga tidak dikenakan diat. Yang kedua, yang diceroboh tuan rumah dikenakan qisas dan juga dikenakan diat. Yang pertama tadi, tuan rumah ataupun yang diceroboh tidak dikenakan qisas dan juga tidak dikenakan diat. Yang kedua, tuan rumah yang diceroboh dikenakan qisas dan diat. Ada 2 hukuman di sini. Kita lihat, kita bahagi dulu. Apabila disebut yang dikenakan qisas, yang tidak dikenakan qisas dan tidak dikenakan diat. Yang pertama, tidak dikenakan qisas dan tidak dikenakan diat. Yang pertama, sekiranya tindakan berperingkat tidak berkesan. Tindakan berperingkat tadi yang 1 hingga 5, maka penceroboh hendaklah dibunuh. Okey, ini tidak dikenakan qisas dan tidak dikenakan diat sebab dia dah lakukan tindakan berperingkat tapi tidak berkesan. Yang pertama juga sebelah dia dikenakan qisas, juga dikenakan diat apabila tindakan yang cara berperingkat boleh dilakukan tapi orang yang diceroboh membunuhnya. Maksudnya di sini, orang yang diceroboh dia boleh lakukan tindakan berperingkat yang 1 hingga 5 tadi. Tapi orang yang diceroboh ni tuan rumah memilih untuk membunuh penceroboh. Kerana ketika itu dia melakukan satu tindakan yang melampau. Dia boleh lakukan tindakan yang berperingkat tapi boleh buat tindakan berperingkat tapi dia nak bunuh juga. Tetapi dia nak bunuh juga. Kerana ketika itu dia melakukan satu tindakan yang melampau dan perlu bertanggungjawab atas perbuatannya. Seterusnya, berkenaan dengan qisas dan diat. Apa itu qisas, apa itu diat? Di sini qisas sejenis hukuman iaitu hukuman bunuh sebagai pembalasan. Apabila tuan rumah atau yang diceroboh dia bunuh, balasannya dikenakan qisas. Qisas ini bunuh sebagai balasan, dibalas bunuh juga. Kemudian diat. Diat atau pampasan, denda atau pampasan yang harus dibayar kerana melampau, melukai atau membunuh orang. Diat ni denda atau pampasan. Kalau qisas tadi bunuh sebagai pembalasan, bunuh dibalas bunuh, ataupun yang kedua diat. Dibalas bunuh yang pertama diat, yang kedua dibalas denda ataupun pampasan, dihukum denda atau pampasan. Cara menghadapi pencerobohan yang dilakukan oleh binatang.
pemilik binatang atau pembawa binatang. Sekiranya binatang tersebut membinasakan nyawa atau harta benda, kesan dia ataupun hukuman dia, pemilik binatang tadi, pembawa binatang tadi wajib membayar pampasan. Wajib pemilik atau pembawa binatang membayar pampasan. Kedua, keadaan kedua, orang asing, orang luar menaikkan kanak-kanak tanpa izin walinya, atau orang gila, dia naikkan orang gila ke atas binatang dan kemudian binatang tersebut membinasakan sesuatu. Hukuman dia, orang asing tadi wajib orang asing membayar pampasan. Keadaan ketiga, seseorang mencucuk binatang. Seseorang mencucuk binatang tanpa izin tuannya dan binatang tersebut merasa sesuatu. Mungkin juga terkejut, mungkin juga sakit. Maka wajib dia, ini seseorang tadi, membayar pampasan. Kita lihat pula kesan buruk pencerobohan. Yang pertama, harta yang dimiliki tidak diberkati oleh Allah Ta'ala. Sudah tentu tidak diberkati kerana hasil tadi hasil curi, merompak. Yang kedua, tidak dihormati. Orang tidak lagi hormati orang yang dah buat jahat. Yang ketiga, disisih oleh masyarakat. Masyarakat dah tentu tidak akan mengambil berat lagi tentang orang-orang jahat ni. Kemudian yang keempat, malas untuk bekerja. Salah satu punca malas untuk bekerja adalah orang yang suka merompak dan mencuri. Yang kelima, hilang rasa kepercayaan dalam masyarakat. Orang yang suka menceroboh lagi ini adalah orang yang tidak amanah. Hilang rasa amanah dalam diri dia dan orang pun tidak percaya lagi kepada orang yang menceroboh. Kemudian kita lihat hikmah meninggalkan ausial. Ausial ni apa? Ausial ni adalah pencerobohan. Kena tinggalkan pencerobohan. Barulah ada hikmah dia. Yang pertama, terpelihara dari diri daripada tindakan liar. Sama ada tujuan membunuh atau mencederakan. Orang semua selamat. Tak ada takut kena bunuh atau kena cederakan. Kedua, maruah diri terjaga dan terbela daripada pemerkosaan, rogol dan sebarang perlakuan sumbang yang lain-lain. Tak ada lagi orang takut terhadap kes-kes rogol, pemerkosaan. Nasab keturunan terjaga dengan dan terpelihara. Tak ada lahir anak yang lahir luar nikah. Bukan salah anak, salah orang yang melakukan kejahatan tersebut. Yang keempat, hak-hak berkaitan pemilikan harta dapat dijaga. Kalau anak luar nikah ni tadi dikaitkan, anak luar nikah tidak dapat mewarisi harta. Kalau dengan kes pencerobohan ni, hak-hak berkaitan pemilikan harta dapat dijaga. Orang yang berharta selamat, tak akan rasa terancam. Yang kelima, mengelakkan permusuhan dan persengketaan sesama manusia. Dan yang keenam, hidup dalam aman dan tenteram tanpa bimbang akan pencerobohan. Sekian, terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Kita baca doa sama-sama. Baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah sebentar lagi saya akan bagi link untuk soalan kuis. Murid-murid sila baca muka surat 4, 5 dan 6. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.